it's normal untuk family kita orang. Contohlah kalau ada time untuk jadi a bit cold, ada time untuk jadi very happy, boleh sentiasa keluar every week, keluar. Kadang ada macam tu, kadang ada yang tak. Sebab macam as I said lah, daripada kecil ada time yang I akan luang lebih masa dekat kampung, ada masa yang I akan duduk seorang-seorang, ada masa yang ni. So Okey, dalam episod Hijabista on the Way yang lepas, kita bersama dengan Nana Shimi. Tapi hari ni kita bersama dengan Syada Amza. Okay, sebelum start, nak nyanyi lagu Happy Birthday dulu kat you. Happy birthday to you. Lah ikut. Happy birthday to you. Happy birthday to Syada. Happy birthday to you. Yang ke berapa? Yang ke-18, 8 tahun yang lepas. Okay. Okay, Syada. Sekarang you buat apa? Ceritakan sikit perkembangan you. Sekarang I busy dengan writing lagu baru, menulis lagu baru, dan juga buat cover banyak bahasa yang berbeza. Kamusta ka na kahit wag nang sagutin? Gusto murindo por verte. Setiap 2 minggu macam tu. Lepas tu apa lagi recording juga. Recording kadang-kadang macam bila nak tulis lagu ke apa benda tu, sebab takut lupa, so kita kena record terus benda tu. Benda-benda macam tu. You buat lagu lah? I buat lagu. Macam mana you mula berkecimpung dalam bidang seni lagu ni? Okay, kalau dari segi menyanyi, I mula-mula start umur 4 tahun. Tapi I nyanyi on stage umur betul lah, I sing on stage umur 4 tahun. Minat tu I tak tahulah, tak ada memori tu, tak ada. Tapi I dah start ever since sampailah I masuk Idola Kecil umur 10 tahun. You masuk apa? Bintang Kecil? Idola Kecil. Sanggup ku derita. Idola Kecil. Tapi Bintang Kecil I pernah masuk tau, majalah Bintang Kecil. Waktu umur I 9 tahun, 8 tahun, yang diorang ada pertandingan biasa mall-mall kan. I join dulu. So you rasakan bidak you punya bakat ni, siapa yang cungkil dulu? I rasa tak ada siapa cungkil dari segitu. Dia lebih kepada, mungkin sebab daripada kecil lepas ikut ayah pergi recording, I akan ikut my sister pergi recording. So benda tu macam develop naturally lah. So memang you daripada dulu you tahu you akan jadi penyanyi lah. I minat ke arah tu lah. So dulu you sekolah, you ambil aliran apa? Okay, aliran waktu form 4, form 5, I dapat perdagangan, ekonomi rumah tangga. Wow, she's suri rumah. Aduh, tak. Tapi ERT tu paling teruk lah. Dia paling teruk. Okay, kenapa? Sebab apa dia makin teruk? Dia paling teruk? Dia paling teruk sebab saya tak suka menjahit. Tapi kalau masak saya suka. Dia macam tu. So saya punya markah banyak yang dididak daripada menjahit tu lah. Itulah. Sebab macam mana dia bagi I kain tu, macam tu lah I pulangkan kain. Serius lah? Seriously. Sebab kawan-kawan I semua macam nak guna cheating ways kan. Diorang hantar pergi kedai, pergi jahit semua. Tapi I macam, I don't want to do that. Tapi I nak jahit pun I tak reti. Saya macam might as well just bagi balik. Oh, macam tu je So zaman sekolah you ni merupakan murid yang macam mana? I murid yang aktif juga sukan. Tapi I jenis stick to one sukan je. And then I banyak go for music. Daripada form 2 lagi ada pergi for apa nama pertandingan tu, I lupa. Tapi you have to tulis lagu, you have to masuk untuk nyanyi juga. Benda-benda macam tu. Nari time sekolah rendah lah. Even during sekolah pun you dah masuk aktif dalam benda yang seni-seni macam tu. Macam tu. Okay, Syada. Macam you cakap tadi, 2 minggu sekali you akan buat cover lagu-lagu daripada bahasa lain kan. So macam mana you belajar bahasa-bahasa tu? Kan senang kan? Betul. I nak belajar Mak Saleh ni pun betul-betul We don't talk no more, never talking me. Don't like always myself. Tak lagi kalau nak belajar nyanyian lagu Arab lagi. Yalah, betul. So macam mana you buat tu? Okay, as for me, untuk belajar bahasa orang,
kan I dah buat beberapa bahasa sekarang. So belajar bahasa orang ni kita bukan hanya boleh membaca apa yang dia tulis bahasa Rumi, guna huruf-huruf tu kita boleh baca macam tu je. Sebab lain bahasa kan lain sebutan dia kan. Betul. Kadang kalau macam contoh tak payah jauh lah, kalau Mandarin kan, kalau dia cakap minta maaf, dia akan cakap tuai puci. So tuai puci tu is kalau you baca tulisan dia, dia sebenarnya D-U-I B-U-Q-I. So macam mana you baca kalau kita akan baca Dui bugi. Kita akan baca macam tu. Tapi that's how I rasa yang I suka bahasa-bahasa, belajar bahasa-bahasa ni sebab keunikan dia kat situ. So kalau cara I pula bila I baca, selain daripada baca lirik, I akan dengar, sambil dengar apa yang dia sebut. Sebab tu paling tu lah. And then you can tulis lah bahasa Rumi dengan cara you sendiri. So berapa lama you ambil masa untuk hafal lirik-lirik daripada bahasa lain? Kalau I intense, kalau contoh masa tak banyak, so I 2 hari lah, I kena ada 2 hari untuk I betul-betul boleh sebut tanpa tengok-tengok. 2 hari yang penuh. Tapi 24 jam asyik menyanyi je lah sampai ke mimpi lah. Sampai ke mimpi lah. Memang akan mimpi tiba-tiba bahasa lain dalam mimpi tu. Macam you kan, kakak you kan very pro dalam Mandarin kan. Ada tak dia ajar you ke? Tak pun time Sheila Hamzah pergi ke China tu you dah start belajar sikit-sikit bahasa Mandarin ke? Oh tak, sebab sebenarnya kita orang adik-beradik semua pergi ke tadika Cina. Kita orang memang belajar Mandarin daripada kecil, umur 5-6 tahun. Tapi kakak is the only person yang pergi sampai darjah 2. I see. That's why and then dia ramai kawan, mostly dekat sekolah pun Melayu boleh kira. Tapi kawan Cina, kawan bangsa India, dia lebih banyak berbanding Melayu. Bila kita cakap pasal kecaman kan Syada, you antara orang yang sentiasa dikecam tapi kita nampak you macam tak give anything, macam any feedback pun kat dia orang. So macam mana you buat tu? Tapi as for me kan sebenarnya dari segi kecam ni, I bukan tak bagi anything atau tak ni. Biasanya I akan jawab. 为我自己的原则，我不想一辈子让人踩在脚下。你以为我是臭氧贩子？ I most of the time I akan jawab. Cuma I tak rasa nak bagi energy. Contoh lah macam kalau orang tu cakap something bad dekat kita kan, I tak ada energy nak bagi balik kat orang tu. Sebab I rasa membenci ni perlukan terlalu banyak energy. So I tak suka nak consume, kira macam luangkan hari I day and night untuk macam bencilah dia ni komen macam ni. So I tak suka macam tu. So I akan jawab tapi dengan cara yang positif. Sebab kadang-kadang to me tak semestinya benda yang buruk tu kita kena balas dengan buruk. Faham? Tapi macam mana you sendiri, macam kita kalau kita baca orang-orang kecam kita akan rasa down tau. You pernah tak rasa down bila baca kecaman daripada orang? Dia depends tentang apa Mas. Biasanya macam I tak rasa down sebab satu, kecaman ni kadang-kadang berbentuk fitnah. Satu lagi dia berbentuk yang something yang macam just nak memalukan you, body shaming ke apa ke. So pada I, kalau benda tu adalah satu penipuan ataupun satu fitnah, I tak terkesan sebab I hanya akan terkesan kalau benda tu adalah benda yang betul. Macam tu. So kalau contoh dia body shame macam kau ni, contoh dia kata I gemuk ke, I ni ke, yang tu I akan macam a bit down. Tapi at the same time boleh jadi pemangkit semangat I juga. Untuk okay, tak ada masalah, I can diet, I can like lose weight in 2 weeks. How do you overcome benda tu? To me, benda tu take a lot of time. Maknanya you kena practice, maknanya you kena cuba baca. Kalau you kena baca benda tu everyday, you baca everyday sampai you rasa immune dengan komen tu. Yes, serious that's how lah. I feel. Yes, I sampai dia senang cerita, I suka buat diri I rasa senang bila baca komen. I tak ada masalah baca komen orang ni ke, I tak ada masalah. Cuma I akan affected kalau orang keliling I affected. Faham tak? Kan biasanya I tak baca sebab macam I don't have time untuk like baca-baca. Sebab I banyak kerja nak buat kan. So biasanya orang sekeliling I macam, Syada you okay ke? Syada you ni ke? Diorang biasanya macam tu. And then kadang-kadang orang yang di sekeliling I yang menangis bila baca komen-komen macam tu. So I akan affected kalau orang yang I sayang affected. Biasanya I akan menangis bukan sebab komen orang, I akan nangis sebab tengok orang menangis. Gitu. Macam bagi you, what kind of topics yang you rasa macam kalau orang sentuh you rasa macam okay, this is too much, you cannot sentuh benda ni? To me, anything about
family. I don't have friends. I got family. Satu. Dua, about parents. I memang daripada zaman sekolah, this is not something yang I would be proud of lah. Tapi daripada zaman sekolah, you know, most of teacher, bukan semua, most of teacher, macam contoh kalau diorang tengah marah kat kita over something, dia akan macam, parents awak tak ajar ke? Macam tu kan. Biasanya kan benda tu, it's something yang common, mungkin tak disengajakan kan. So as for me, kalau ada orang tersebut, even macam mesti parents awak tak sayang awak. Sebab tu kenapa kalau awak You act macam ni. You act macam ni sebab parents you tak sentiasa tak ada. Okay, faham. Dia cakap macam tu. Sebab macam I dulu zaman sekolah, sepanjang I form 1 sampai form 5, parents I dulu dekat China. So kalau anda kata I tertinggal bas, itu tanggungjawab I sendirilah cerita dia. Serius So I lah, akan kat jalan China? kaki pergi sekolah. So waktu form 5, rasa hujung form 5 tu baru my mom start balik. Time tu baru kira macam dia kadang-kadang terkejut sikit mak macam, kau kenapa tak bangun lagi ke apa? Macam dah berapa tahun ni seorang-seorang kan, selalu macam bangun buat time pun tak ada masalah kan. Bila jadi macam tu kan, you kata parents you ada dekat China kan, pernah tak sekali-sekali you rasa macam, kenapa mak bapak aku tak ada kat sini nak jaga aku? You pernah rasa mempersoalkan tak? Pernah dan kira macam I dah pernah banyak kali jatuh tersungkur macam tu, untuk macam learn it hard way, untuk you terima all of tu. Sebab kan awal-awal bila benda tu adalah sesuatu baru untuk you akan ambil benda tu negatively. I rasa benda tu secara naturalnya macam tu. Tapi bila lama-lama you dah biasa, so dia tak adalah macam jadi negatif. Dia lebih kepada macam, now I get it, kenapa jadi benda jadi macam ni, it's for the best. One more tak you ceritakan sikit jenis situation tu, and then macam mana you ambil benda tu sebagai benda yang positif? Dari dulu, I minat melukis. I minat melukis, and then macam I minat melukis tapi at the same time I tak suka warna kan. Benar-benar contohnya macam tu. I minat lukis tapi I tak suka mewarna sebab I rasa macam mewarna tu memburukkan lukisan I. So I rasa waktu tu I apply untuk SPM untuk ambil pendidikan seni visual. Lepas tu I dah practice lah buat kerja kursus dia, buat ni semua. I buat semua benda sampai hari exam tu, I ada je dekat luar dewan tapi I tak masuk. Serius lah? So dekat I punya SPM punya tu Tak hadir? TH. Itu saja yang TH. Untuk seni ke apa? Yes, untuk seni. Oh my god, why? At that time, I just feel like macam I don't know exactly why I didn't do it, but then again bila I fikir balik, it's kind of a waste of time for me sebab I memang minat seni, tapi I takut apa saja markah yang I akan dapat nanti tu akan downkan I dengan minat I, macam buang minat I, faham tak? So sama dengan music juga. As for me, I suka buat benda tu jadi metaphor untuk I. So as for music, kenapa most of people suka tanya I, you kenapa tak belajar music? Kenapa you tak belajar main gitar ke apa ke semua kan? Tak pun pergi dekat masuk uni belajar vokal kan. Macam as for me, I so far masih lagi lah, I tak suka belajar something yang terlalu apa tu nama dia, ikut buku. Terlalu sebab I rasa bila benda tu ikut buku and ada exam dia semua tu, dia dah lebih kepada you buat benda ni supaya you boleh pass instead of apa yang you minat. Kan? Faham? Kan? Faham? Macam tu. Macam ni kan, kita ni sebagai seorang manusia, kita tak lari kan daripada kesilapan. Macam I juga, I pun tak lari daripada kesilapan. So kalau you diberi peluang untuk memutar balik waktu, apa benda yang you akan ubah dalam hidup you? Macam decision you yang you akan ubah. Satu decision yang you rasa teruk gila sampai you nak ubah benda tu, you nak patah balik masa, you nak ubah benda tu. To be honest kan, as cliche as this sounds, dulu I pernah je rasa macam kalau lah aku boleh buat patah balik ni, mesti things will get better. Tapi to me sebenarnya tak, sebab kita kan memang apa yang kita buat ni semua adalah rancangan kita, tapi tanpa izin Allah benda tu tak akan jadi. Betul. So as for me, I tahu this is jalan yang terbaik. Mana yang Allah tunjuk tu, it's either adalah satu rahmat ataupun satu pengajaran. I sentiasa ambil benda tu. So I rasa kalau ada salah satu peristiwa yang I nak patah balik and tukar tu, I tak akan jadi macam mana ataupun how
strong I am now. Faham? Tu apa yang I rasa. Sebab kalau I ubah satu plan tu, I rasa benda-benda lain semua akan terubah juga. Faham? And then I akan tak tahu apa yang I dah tahu. Macam tu. Maksudnya kalau andai kata you boleh putar balik masa pun, you tak nak ubah a thing lah. Tak nak. You Lebih want it to kepada stay nak as is now. lebih kepada nak meluang masa a bit longer macam tu. Dekat certain tempat tu. Yes, betul. Okay. Kalau boleh, I nak tanya pasal family you, boleh ke? Okay. How is your relationship sekarang dengan you punya family? My relationship with my family so far semua going good. To me, untuk I punya family punya situation and how we grew up, benda ni I rasa dah jadi satu rutin, bukan rutin apa, dah jadi kebiasaan untuk kita orang. Maknanya macam it's normal untuk family kita orang. Contohlah kalau ada time untuk jadi a bit cold, ada time untuk jadi very happy, boleh sentiasa keluar every week, keluar. Kadang ada macam tu, kadang ada yang tak. Sebab macam as I said lah, daripada kecil ada time yang I akan luang lebih masa dekat kampung, ada masa yang I akan duduk seorang-seorang, ada masa yang ni. So pada I peredaran dari segi kalau family punya staff, dari segi condition sekarang ni, I rasa dalam keadaan yang sangat baik. So relationship you dengan kakak you sekarang macam mana? Is it getting better ke? Okay, relationship I dengan kakak I boleh kata dalam kondisi family kita orang sebenarnya dah so much better. Sebab we've been through worse than that. Kita orang dah lalui benda yang lebih berat. And as a sibling mana yang tak sayang adik-beradik dia sendiri? As a family, sebab blood kan. Tak boleh nak, macam orang cakap lah, air dicincang takkan putus. Itu adalah satu fakta yang terlalu benar. Yang I rasa macam I cakap awal tadi, I takkan spend energy I untuk membenci sesiapa. Unless depends orang tu dah seteruk apa. Faham tak? Faham. Kalau orang tu dah seteruk mana and bukan blood, itu mungkin akan ambil masa yang lama untuk macam I tone down ke, I macam tak marah ke, tak benci ke. Tu akan take a long time. Tapi dengan family ni, pada sebuah jam je marah tu, marah ke, sedih ke apa benda tu, berapa jam je lebih daripada tu. Lepas tu ya Allah, sayangnya, rindunya. Macam tu Itu kan? sejujurnya I memang macam tu. So sekarang korang dah minta maaf ke? Ada ke dah Kita orang berlaku sesi minta maaf ataupun diam cara-cara sendiri. Kita orang ada cara-cara sendiri. Kita orang most of the time, kita orang punya adik-beradik sejenis yang tak ada pergi dekat contoh gaduh dengan abang contohnya. Tak, abang tak akan macam ada, sorry tak ada, ni tak ada. Kita macam ni, weh, nak pergi makan mana? Kita terus macam tu je. Faham? So itu dah settle. Tu maknanya dah tak ada apa lah. Tak ada, tak ada apa berlaku. Betul. Senang je korang. Kita orang punya sibling jenis macam tu. Sebab my mom memang cakap macam mana pun always family first. So apa benda pun you akan dengan family dulu. Rasa macam bila berlaku gaduh tu kan, you akan baca banyak kecaman yang kadang-kadang bukan netizen ni, diorang kecam padahal bukannya dia family you. Yelah, betul. Tapi seolah-olah dia tahu semua benda. So apa perasaan you bila you baca dan terpaksa tengok benda-benda macam tu? Macam yang I cakap tadi juga, dari segi netizen nak kecam atau apa, macam mana pun netizen kan orang luar kan. So kebanyakannya orang luar. So pada I tak kisah because diorang tak ada dalam situasi tu, and I tak marah sebab diorang tak tahu apa-apa. So kalau diorang lontarkan kecaman dekat I sekalipun, even benda tu berbaur fitnah sekalipun, I suka make peace dengan I punya diri sendiri. Maknanya instead of I nak pergi tegur dekat diorang macam janganlah cakap macam ni, benda ni tak betul, I jenis bukan macam tu. I jenis yang macam kalau anda kata that happens, sebelum tidur, every day sebelum tidur, I akan pilih untuk memaafkan setiap manusia yang pernah buat salah dengan I. And akan kalau ada salah dengan orang, I macam be sure to like text the person and minta maaf. I jadi macam tu.